wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifus su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan pada ini kita akan sambung lagi perbincangan buku kita Sallallahu Alaihi Muhammad. Sallallahu Alaihi Muhammad, umat bertanya, Rasul menjawab. Dan kita berada pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Persoalan yang keempat. Soalan siapakah yang akan berbahagia dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul qiyamah? Itu tajuk dia. Tajuk dia soalan ni berkaitan dengan siapakah orang yang akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berbahagia syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi buku ni adalah susunan, himpunan soalan-soalan yang sahabat tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam ini, tuan-tuan. Jadi daripada kita duduk ustaz ni menjawab, duduk cari juga ada tak soalan-soalan yang sahabat tanya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab langsung. Ada, tuan-tuan. Saya dapat himpun dalam buku ni ada 40 soalan. 40 soalan sahabat-sahabat bertanya kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan yang keempat, sahabat ni tanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang siapakah nanti di akhirat yang akan berbahagia dengan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qila ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti di yaumul qiyamah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'aluni an hadzal hadithi ahadun awwalu minka limadha ra'aitu min hirthika 'ala al hadith as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang nanti paling berbahagia sekali dengan syafaatmu nanti di yaumul qiyamah? Apa Nabi SAW jawab? Nabi tak jawab direct apa yang ditanya oleh Abu Hurairah. Tapi Nabi SAW merespon tentang perangai Abu Hurairah. Nabi kata, Allahumma salli alaihi wasallam, aku telah menduga wahai Abu Hurairah bahawa tidak ada orang yang akan mendahuluimu dalam menanyakan masalah ini. Kerana aku melihat betapa perhatian dirimu terhadap hadis-hadis. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti di yaumul qiyamah ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya dan jiwanya. Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini dalam bab ilmu, dalam bab kesungguhan untuk mencari ilmu hadis. Bukan dalam tajuk syafaat, dalam kesungguhan untuk mencari ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, Nabi dikenal dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pemberi syafaat. Nabi dikenal sebagai orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
akan memberikan syafaat nanti di yaumul qiyamah, nak dibandingkan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, para nabi yang lain. Ulama sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada berapa sana? Mencari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad syafaat. Amalan mudah dapat syafaat. Okey. Salli ala sayyidina Muhammad. Ada beberapa bentuk syafaat yang Nabi SAW akan bagi dekat kita nanti di yaumul qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada beberapa bentuk syafaat yang Nabi SAW akan bagi dekat umat dia nanti di yaumul qiyamah. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syafaat kepada manusia untuk syafaat kepada manusia ketika berhadapan dengan kesusahan di padang mahsyar. Itu pertama. Nabi SAW dicerita waktu kita duduk kelang kabut apa semua tu, kita pergi cari para nabi apa semua nak pergi selesai, akhirnya pergi jumpa Nabi SAW dan Nabi SAW pergi selesaikan dengan Allah untuk kita segera dihisab. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syafaat kepada orang-orang yang beriman untuk segera masuk syurga. Orang yang beriman dah siap nak masuk syurga dah, tapi perjalanan tu, proses tu lambat. Maka Nabi SAW pergi berjumpa sampai dekat pintu syurga. Nabi orang pertama yang pergi ketuk pintu syurga, kemudian dibukakan pintu syurga, permudahkan urusan orang beriman untuk masuk ke syurga Allah. Kedua. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, orang-orang yang beriman, syafaat kepada orang-orang yang beriman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang ada pahala tapi ada juga dosa yang boleh menyebabkan dia masuk neraka. Lalu Nabi memberikan syafaat agar dia terselamat daripada neraka dan terus masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Faham tak? Berapa dah? 3. Salih semak yang pertama, waktu urusan di padang mahsyar. Yang kedua, untuk segera masuk syurga. Yang ketiga, untuk orang-orang yang orang beriman tapi ada dosa, bersih dosa dia masuk syurga. Yang keempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, yang subhanallah dengan dosa-dosanya dia dimasukkan ke dalam neraka. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan syafaat Nabi SAW mengeluarkan dia daripada neraka masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa dah? 5. 4. Yang kelima, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, orang-orang beriman yang banyak dosa dia, salli ala sayyidina Muhammad, tapi dia ada kalimah la ilaha illallah. Akhirnya dia dikeluarkan daripada neraka, dimasukkan dalam syurga Allah SWT. Yang berikut, yang ke-7. Yang ke-7 ialah syafaat Nabi SAW kepada orang, Allahumma salli alaihi wasallam, yang tidak beriman. Siapa? Satu-satunya Abu Talib. Yang diringankan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang diringankan azab dia waktu duduk dalam neraka dengan azab paling ringan, diletakkan api di bawah tapak kaki, mengelegak otak dia. Sebab apa? Sebab pertolongan yang dia bagi pada Nabi SAW waktu hidup dekat dunia dulu. Dan yang terakhir, syafaat Nabi SAW kepada siapa? Kepada ahli syurga, untuk naik darjatnya dalam syurga Allah SWT. Duduk dalam syurga dah, ahli syurga dah, naik darjat, tingkatan dalam syurga berkat syafaat daripada baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, Allah Zahmat, mau tak mau tuan-tuan, salah satu benda yang kita kena cari nanti di yaumul qiyamah namanya syafaat Nabi SAW. Abu Hurairah tolong tanya kat kita, wahai Rasulullah, siapa nanti orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu ya Rasulullah? Nabi SAW jawab, Nabi SAW tak direct jawab soalan-soalan yang ditanyakan oleh Abu Hurairah tadi ni. Nabi SAW appreciate dulu soalan yang orang yang bertanyakan kepada soalan. Ni salah satu daripada bentuk dakwah dia panggil. Tuan tengok karakter Nabi SAW, dia sangat menghargai orang. Kalau ni salah satu bentuk dakwah. Dia dakwah yang berkesan. Salah satu daripada dakwah yang berkesan ialah memberikan perhatian kepada orang yang bertanyakan kepada kita soalan. Faham tak Ustaz Syahman?
Lalu Nabi SAW kalau orang tanya soalan tu, Nabi SAW akan beralih bagi perhatian, direct tengok dia. Nabi tak beralih kot lain, Nabi tak hanya beralih kepala saja, Nabi akan beralih tubuh badan dia sekali untuk jumpa ataupun tengok orang tu. Tu karakter Nabi SAW yang menunjukkan bahawa apa? Bahawa Nabi SAW sangat memberikan perhatian kepada orang yang bertanya soalan tu. Kemudian salah satu daripada karakter Nabi SAW, dia menghargai orang yang bertanya soalan. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan tengok, tanyalah ustaz pagi-pagi. Ada dua jenis ustaz yang suka jawab soalan. Tuan-tuan tengok, ada dua jenis ustaz yang, ustaz ni ramai tapi dua karakter. Satu karakter, bila orang tanya soalan, sallallahu alaihi wasallam, okey, ustaz, soalannya punya ini, mohon ustaz memberikan penjelasan. Jawapannya ialah, satu soalnya tu. Dia akan direct jawab je. Setengah dia karakter dia macam mana? Tuan-tuan perhati tengok. Dia kata apa? Oh, terima kasih kepada pihak yang bertanya, soalan yang sangat baik. Tuan-tuan. Dia sebenarnya tuan-tuan, kadang-kadang perkataan-perkataan simple macam tu dia menyentuh hati orang. Ni dia panggil dakwah yang berkesan. Kita ni semua ni tuan-tuan, cerita dakwah ni bukan tunggu ustaz ya. Semua orang kena buat. Semua orang kena buat. Semua orang kena buat kerja agama ni. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Namun Allah jadikan sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk yang dikeluar daripada kalangan manusia. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebaik-baik umat yang keluar daripada kalangan manusia. Tugas kamu buat apa? Ajak orang buat baik, halang orang buat maksiat. Sallallahu alaihi Muhammad, beriman kepada Allah. Kita semua kena buat. Maka dia ada ciri-ciri pendakwah yang berkesan. Sallallahu alaihi Muhammad. Penyampaian berkesan. Antara dia ialah kita memberi respon yang baik kepada orang yang bertanyakan kepada soalan, orang yang nak tahu. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi, maka Nabi SAW appreciate soalan yang ditanya oleh Abu Hurairah. Dia kata, aku duk jangka dah. Aku duk jangka dah. Tak ada orang yang akan mendahului kamu dalam bertanya soalan ni melainkan engkau, Abu Hurairah. Sebab aku tengok kesungguhan kamu untuk belajar ilmu hadis. Tuan-tuan, saya nak ambil beberapa ni. Ini salah satu cabang ilmu yang tuan-tuan yang kita kena bersungguh-sungguh belajar, nama dia ilmu hadis. Belajarlah, belajar ilmu hadis. Sebab banyak kelebihan belajar ilmu hadis. Banyak kelebihan. Saya pesan kat anak-anak saya, pergi mengaji sungguh-sungguh. Mengaji ilmu hadis bagi jadi hebat-hebat. Jadi orang jadi muhaddis. Subhanallah, kita ni kurang sangat orang yang alim-alim dalam hadis. Biar jadi orang yang sangat alim dalam ilmu hadis. Sebab Nabi SAW menjanjikan kegembiraan kepada orang yang belajar ilmu hadis. Mari kita tengok kelebihan belajar ilmu hadis. Menyibukkan diri dalam ilmu agama merupakan ibadah terbaik yang dapat menghampirkan diri kita kepada Allah. Justru amalan terbaik untuk mencapai kedudukan yang paling tinggi ialah dengan mendalami ilmu, terutama ilmu berkaitan dengan hadis nabawi. Sesiapa yang berusaha dalam ilmu ini dan memberi tumpuan berkhidmat kepada ilmu ini, maka dia akan mendapat kemuliaan yang tinggi, ganjaran yang besar, dan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma salli alaihi wasallam. Sunnah ataupun hadis ini merupakan ilmu yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya selepas daripada Al-Quran. Sunnah berfungsi sebagai penerang dan penjelas bagi Al-Quran. Rasulullah telah diberi tanggungjawab oleh Allah untuk menjelaskan dan mentafsirkan kitabnya. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi tuan-tuan, mari kita tengok beberapa daripada kelebihan-kelebihan orang yang belajar. Antaranya ialah salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, Nabi SAW menyebutkan, Allahumma salli alaihi, daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, semoga Allah menyerikan wajah orang yang mendengar sebuah hadis daripada kami lalu dia menghafaz sehingga dia dapat menyampaikan kepada orang lain. Salah satu daripada kelebihan orang yang belajar hadis ni tuan-tuan, wajah dia berseri. Allah bagi seri wajah dia. Wajah dia jadi manis. Tuan-tuan, kita tengok wajah dia, kita seronok. Ini di antara kelebihan. Sebab apa? Sebab Nabi SAW doa semoga Allah memberi seri kepada wajah orang yang dengar hadis, kemudian dia menghafaz hadis itu dan kemudian dia menyampaikan kepada orang lain. Tuan-tuan duduk kat sini, tuan-tuan, Allah, tuan-tuan tengok jadual penuh tak macam tempat lain, tuan-tuan. Itu antara masjid yang sangat meriah, sangat hebat dengan ilmu tempat tuan-tuan ni lah. Ustaz-ustaz semua kalau nak pergi mengajak masjid mana? Masjid Sharifah Fatimah. Oi, tempat hebat tu, jemaah ramai tu. Ni kalau tuan-tuan betul-betul mengaji ni taraf universiti dah apa. Semua ilmu ada ni. Semua cabang ilmu ada. Salah satu cabang ilmu yang sangat istimewa untuk tuan-tuan belajar, tuan-tuan nak dapat seri wajah, tuan-tuan tak payah pergi beli produk apa-apa. Muka putih, tangan hitam, dia kata.
Ni meluah aku. Ni sebab tuan-tuan, salah satunya ialah satu cabang, satu-satunya ilmu yang Nabi SAW doakan orang yang dengar dia, hafaz dia, sampai dia akan dapat seri wajah manis. Nama dia ilmu hadis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, maka memadailah bagi seorang perawi yang meriwayatkan hadis di Nabi SAW ini mendapat kedudukan yang tinggi kerana dia termasuk dalam orang yang mendapat doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang mendoakan semoga orang-orang yang meriwayatkan hadis ni berada dalam keadaan baik dan wajah yang berseri-seri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Al-Imam Sufyan bin Uyainah berkata, berdasarkan hadis ini, setiap ahli hadis pasti mendapatkan pada wajahnya cahaya kemuliaan. Allah Rabbi tuan-tuan. Hebat Dia tengok orang yang belajar hadis ni tuan-tuan, wajah seri je. Sebab dia terkena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tuan-tuan, kalau boleh hafallah hadis sikit-sikit. Banyak kelebihan hadis. Antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat sebut, man hafiza ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'athullah yaumul qiyamah minal fuqaha wal ulama. Siapa yang daripada kalangan umatku menjaga 40 hadis. Kalau man hafizah ni jaga, boleh dia hafaz, belajar ilmu hadis, hafal dia elok, nyampaikan kepada orang lain, dia panggil orang yang menjaga hadis. Daripada urusan agama 40 hadis dan Nabi SAW daripada aku 40 hadis, maka dia nanti akan dibangkitkan di yaumul qiyamah daripada kalangan ulama dan fuqaha. Dia bukan ulama, dia bukan fuqaha, tapi dia bangkit daripada kalangan ulama fuqaha. Ni semua orang hebat-hebat ni. Ni syekh ni ulama hebat. Aku ni tak ada siapa-siapa ni, aku cerai aja orang. Dulu duduk mengaji je, tapi setiap kali mengaji jaga try hafal hadis tu, lepas tu share kat orang takat-takat mana menyampai. Bangkit duduk kalangan ulama, kalangan fuqaha. Lagi Allahumma salli ala Muhammad, dalam riwayat yang lain sebut Allahumma salli ala Muhammad, dia akan dibangkitkan, Allahumma salli ala Muhammad, dia akan diberi pilih mana pintu syurga yang dia nak masuk. Tuan-tuan boleh rujuk perbahasan kelebihan menghafaz 40 hadis ni dalam muqaddimah Imam An-Nawawi dalam matan Arba'in Nawawiyah. Salli ala Muhammad. Dia petik 40, dia petik ada berapa hadis yang berkaitan kelebihan menghafaz 40 hadis. Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah taala, dia buat mudah kat kita. Tuan-tuan cari kitab 40 hadis Imam As-Suyuti rahimahullah taala. Kalau 40 hadis Imam Nawawi, hadis dia panjang-panjang sikit. Imam Jalaluddin As-Suyuti dia buat pendek-pendek lah. Hadis dia innamal a'malu binniyat. Habis yang tu ya. Hafal yang tu elok. Innamal a'malu binniyat, mudah hafal. Kan sikit-sikit hadis dia pendek-pendek lah. Nak bagi kita mudah menghafal hadis tu. Hafal hadis tu elok, panggil anak beranak ke rumah apa semua ni, berhimpun, malam ni ayah nak baca hadis. Oh, semua anak-anak semua tu, bini dia tu teriak dah ni. Dia dah, siapa ni telefon dekat Kuala Lumpur ni, hang balikkan ni. Nampak ayah ni macam buang tepian dia mati. Doa dia kata Muslimat tu. Mula pada hari ni ayah nak azam nak hafal 40 hadis yang pendek-pendek pun jadilah. Nabi SAW kata ni, bangkit nanti di yaumul qiyamah ni kalangan ulama, kalangan fuqaha. Saya ingat waktu saya sekolah dulu, 20 nak hafal 40 hadis. 20 nak hafal 40 hadis ni. Pasal apa? Pasal duk dengar kata siapa hafal 40 hadis jadi wali. Hafal lah 40 hadis. Rupanya sungguh tuan-tuan, jadi wali sungguh. Masuk umur 40 saya jadi wali. Wali nikah. Nikah. Subhanallah. Itu tuan, itu antara kelebihannya. Yang kedua, kelebihan daripada orang yang Allahumma salli alaihi mempelajari hadis Nabi SAW. Nabi SAW menyebutkan daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahawa ilmu ini akan dibawa oleh golongan yang udul, yakni dipercayai sepanjang zaman. Mereka ini akan membersihkannya daripada sebarang penyelewengan golongan-golongan yang melampau, tipu daya, golongan batil dan pentafsir yang salah.
Penafsiran salah yang jahil. Jadi hadis ini dengan jelas mengkhususkan kelebihan yang tinggi kepada pendukung-pendukung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan satu kemuliaan besar bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehebatan dan kemuliaan pendorong hadis ini adalah jelas bahawa di seluruh dunia mereka lah yang akan menjadi benteng kepada orang-orang yang menyelewengkan hadis-hadis Nabi dan ajaran-ajaran dalam Islam. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang mempelajari hadis ini termasuk daripada kelompok golongan Nabi SAW yang disebutkan sebagai orang yang sentiasa berada di jalan kebenaran. Nabi SAW menyebutkan dari Thauban radhiyallahu anhu akan sentiasa wujud sekumpulan daripada kalangan umatku, golongan yang berada di jalan kebenaran. Tidak akan memudaratkan mereka setiap yang menjauhkan diri daripada mereka, yakni tidak membantu dan tidak menyokong mereka sehinggalah berlakunya kiamat. Allahumma salli ala sayyidina. Ulama yang menghuraikan maksud sekumpulan orang yang duduk di jalan kebenaran ni. Orang benci kat depa, orang kata kat depa macam-macam, tetap tak bagi kesan kat depa siapa orang ni. Ulama-ulama sebut sekumpulan itu ialah orang-orang ahli hadis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga kan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahawa sekiranya mereka itu bukan ahli hadis, maka saya tidak tahu lagi siapakah mereka itu. Allahumma salli ala. 3. Yang keempat, kelebihan orang yang ini special sikit ni. Ini special sikit. Inilah di antara sebab pasal apa seronok sangat kita nak baca hadis ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, tuan-tuan pun boleh tumpang sekali. Apa dia? Peluang nak dapat syafaat bagi Nabi SAW nanti di yaumul qiyamah. Sebab Nabi kata apa? Daripada Allah Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya manusia yang paling layak terhadap aku nanti di yaumul qiyamah ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Apa kaitan baca hadis dengan selawat Nabi SAW? Kita baca hadis Nabi SAW, mustahil kita tak selawat kat Nabi SAW. Betul tak? Kita duk menyampaikan hadis, kita menyampaikan berita daripada seorang, kita akan sebutlah nama dia. Cuma beza nama orang dengan nama Nabi SAW. Bila sebut nama Nabi, kita kena buat apa? Selawat. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya kadang-kadang saya duduk fikirkan hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat katanya, ya Rasulullah, akhbirni bi'amali yadkhil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, ceritakan kepada aku amalan yang akan mendekatkan aku kepada syurga, jauhkan aku pada neraka. Kata Nabi kata, laqad sa'alta 'an 'azim, benda kamu tanya ni besar sangat. Tapi Allah akan pemudahkan kepada siapa yang Allah nak mudahkan untuk dia. Tapi Allah akan pemudahkan kepada siapa yang Allah nak pemudahkan untuk dia. Mafhum macam-macam ibadat, tapi tak sama macam Allah sebut dengan selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah mula dengan dia dulu. Sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat pada Nabi SAW. Wahai orang beriman, berselawatlah kepada Nabi SAW. Maksud dia apa? Hebat selawat. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Kita selawat dekat Nabi SAW sekali, Allah selawat kat kita 10 kali. Sebut Allah berselawat ni dengan maksud Allah melimpahkan rahmat kat kita. Sekali kita selawat kat Nabi, Allah limpah kat kita rahmat 10 kali ganda. 10 kali kita sebut nama Nabi, selawat kat Nabi, 100 rahmat Allah limpah kat kita. 100, 1000 Allah bagi kita. Tuan-tuan, hebat tak? Layak tak agak-agak orang nak zikir-zikir nama kita? Bangkit pagi-pagi duduk sebut sallallahu alaihi wasallam. Guru Yahya, Guru Yahya, Guru Yahya. Dulu-dulu kan. Barkat, salamat. Ni. Orang tak sikit pun tak layak orang nak sebut-sebut nama kita, tuan, dosa berlambak. Betul ni. Tapi tuan-tuan selawat dekat Nabi, Allah sebut nama kita. Allah sebut nama kita. Allah limpah rahmat kat kita. Malaikat berebut nak selawat kat kita. Hebat tak selawat ni? Tuan-tuan tahu tak, semenjak kita kuliah ni, daripada start tak saat ni pukul 7.35 tak saat ni sampai 8.10 ni, entah berapa ratus kali kita selawat dah. Betul tak ni?
Cuma tuan-tuan sambut dengan tak ya? Tuan-tuan sambut dengan tak ya? Tuan Ustaz Samad nak cerita, bukan payah pun nak selawat. Betul-betul bukan payah pun nak selawat. Paling kurang Allahumma salli ala Muhammad. Tapi tak patut nak panggil Nabi SAW nama Muhammad saja. Panggillah dengan adab dekat Nabi. Letaklah Sayyidina Tuhan kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Paling kurang salli ala Muhammad. Ataupun tambah sikit, afdal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nak berkat sikit lagi, tambah lagi wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Nak hebat lagi, selawat Ibrahimiyah, selawat paling afdal. Macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim barik ala Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad. Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi yang pendek pun tak boleh nak. Tak. Nak masuk syurga ni, nak masuk syurga Firdaus. Nabi kata, kalau nak minta syurga Firdaus, syurga paling tinggi sekali. Nabi sebut kalau nak minta syurga Firdaus. Tuan-tuan nak masuk syurga tak ni? Tanya pun tak mau nak jawab, kalut lah. Abang Kamarul kita seorang nak jawab. Dia seorang yang masuk syurga. Siapa tak mau? Tahu tak? Sahabat-sahabat Nabi agak-agak, dia punya hujah hebat lah. Nak masuk syurga? Ya. Apa yang kamu buat nak masuk syurga? Kata Sayyidina Bilal, quote lah. Bilal, dulu waktu dekat dunia dulu ni, kena hempap dengan batu. Ditelanjangkan kau, dipakai baju besi kau, diletak kat atas tengah-tengah padang pasir, ambil batu besar, tak kat atas dada, kata ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Kan? Rasa-rasa kalau macam tu pengorbanan dia, layak dia masuk syurga tu. Layak kena. Keluarga tu, Yasir, kan? Pasal apa ni? Masuk syurga. Oh, kena bunuh kamilah keluarga pertama yang syahid di jalan Allah. Waktu dia suruh keluar pada Islam, kami tak mau, kena bunuh Yasir. Isteri Sumayyah kena sula pula. Anak lari ketakutan, Ammar sallallahu alaihi Muhammad. Keluarga kami habis, hancur, habis, rosak, mati habis. Pasal apa? Kerana sayangkan Islam, nak pertahan Nabi SAW. Layak dah masuk syurga ke? Layaklah, mudah-mudahan. Sallallahu alaihi Muhammad. Talha bin Ubaidillah ni habis ni, kena tetak badan ni 30 kesan, tetak luka habis. Tahan Nabi SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai Nabi kata apa? Nak tengok orang syahid yang hidup, tu tengok Talha tu. Abu Dujanah, ceracak ni anak panah kat belakang ni, jadi perisai kat Nabi SAW. Tunduk Rasulullah biar belakang, berceracak anak panah. Kok bertahan. Layak kau nak masuk syurga. Kalau tanya kita agak nah, sallallahu alaihi Muhammad, nak masuk syurga? Buat apa? Selawat. Berapa kali? 10. Agak lah. Cukup kata tu, Allah SAW. Faham tak ni? Buatlah bagi lebih sikit. Buat lagi lebih sikit. Paling kurang sehari 100 kali. Paling kurang. Ulama kata tak cukup, nak sedap selawat mula 300 ke atas. 300. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam Allahumma salli Muhammad, apa sahabat Nabi SAW Ka'ab, dia kata apa? Sehari suntuk tu saya nak selawat kat kamu ya Rasulullah. Dia tanya Rasulullah, saya nak selawat banyak mana kat Nabi ni? Nabi kata apa? Buatlah banyak mana kamu suka. Robok 1/4 daripada sehari tu saya nak selawat kat kamu Rasulullah, boleh tak? 6 jam. Daripada 24 jam 1/4. Rasulullah kata bagus banyak tu, bagus. Tapi lagi banyak lagi bagus. Oh, kalau itu Rasulullah 1/3 Rasulullah. Berapa jam? 8 jam. Bagus, lagi banyak lagi bagus. Oh Rasulullah, kalau macam tu separuh hari tu saya nak selawat pada semua Rasulullah, 12 jam. Rasulullah kata lagi banyak lagi bagus. Oh kalau itu Rasulullah seluruh hari aku nak selawat kat kamu. Tu sahabat Nabi SAW. Tuan-tuan, ni teruk kita ni sampai ke tahap orang suruh kita selawat pun tak mau selawat. Nabi SAW naik tangga mimbar kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi naik tangga mimbar, Nabi kata amin, amin, amin. Para sahabat tanya Rasulullah, apa kamu amin kan? Tak pernah tengok kamu buat lagu ni sebelum ni.
Kata tadi malaikat Jibril mai kat aku, dia doa, aku aminkan doa dia. Yang pertama, Buaidah, celakalah man adraka Ramadan falan yughfirlah. Orang yang masuk Ramadan tapi tak dapat pengampunan. Aku kata amin. Yang kedua, celakalah kepada orang yang punya ibu dan ayah ataupun salah seorang daripada keduanya tapi tak jadi penyebab dia masuk syurga. Aku kata amin. Yang ketiga, celakalah kepada orang yang apabila disebutkan nama aku lalu dia tak selawat kat aku. Sepanjang duk kuliah ni berapa kali sebut nama Nabi SAW. Berapa kali tuan-tuan betul-betul sambut nak sebut Nabi SAW. Saya pernah pergi ceramah dekat di Indonesia. Saya pernah ceramah kat Indonesia. Kita pun sebut Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Semua terkejut. Terkejutlah. Sampai lepas tu saya tak sampai nak sebut nama Nabi pun saya tak berani lagi depa. Sallallahu alaihi wasallam. Allah Rabbi tu seronoklah, masya-Allah. Saya iman. Kita Nabi itulah Allah Rabbi saya. Tuan-tuan, pasal apa ulama kata? Pasal apa hadis ni? Pasal apa hadis sungguhnya manusia yang paling layak pada aku daripada kiamat nanti adalah orang paling bersalam pada aku? Pasal apa hadis ni termasuk dalam kelebihan belajar ilmu hadis? Sebab ulama menyatakan, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, bahawa manusia yang paling bahagia apabila mendengar hadis ini ialah ahli-ahli hadis. Sebab Allahumma salli ala Muhammad, Ibn Hibban berkata setelah mentakhrijkan hadis ini dalam kitab sahihnya, dia kata dalam hadis ini terdapat dalil menunjukkan bahawa manusia yang paling utama untuk mendapat layanan daripada Nabi SAW nanti di hari kiamat ialah ahli hadis, kerana tidak ada dalam kalangan umat ini golongan yang lebih banyak berselawat pada Nabi SAW melebihi daripada mereka. Mereka duk belajar ilmu hadis. Bila belajar ilmu hadis tak akan lepas daripada sebut nama Nabi. Sebut nama Nabi, selawatkan Nabi. Sebut nama Nabi, selawatkan Nabi SAW. Cerita pula apa kisah di sebalik hadis ni, sebut pula nama Nabi SAW. Macam mana boleh keluar hadis ni, sebut pula semua nama Nabi SAW. Jadi sepanjang duk belajar tu duk kerja sebut nama Nabi SAW, dan setiap kali sebut nama Nabi SAW maka dia akan berselawat pada Nabi SAW. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, kata Abu Naim Al-Asbahani, ini adalah satu kurniaan yang sangat mulia yang telah dikhususkan kepada perawi-perawi athar. Tidak diketahui dalam kalangan ulama golongan mana yang lebih banyak berselawat daripada mereka, sama ada dalam bentuk penulisan maupun sebutan, nak banding dengan orang-orang yang belajar ilmu hadis. Tuan-tuan, itulah tu beberapa daripada kelebihan. Terus saya nak sambung tuan-tuan, banyak lagi kelebihan-kelebihan yang cerita tentang kelebihan orang yang belajar ilmu hadis. Tuan-tuan punya peluang ni tuan-tuan. Kita taklah nak jadi sampai ulama-ulama muhaddis, tak. Tapi tuan-tuan juga mempunyai peluang melalui majlis-majlis ilmu yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kan? Lepas ni tuan-tuan setlah kepala elok. Sebutnya nama Nabi, dah selawat. Jangan terlepas rugi. Sebutnya Nabi tuan-tuan, selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz tu sebut Nabi, tuan-tuan kata sallallahu alaihi wasallam. Ustaz kata Rasulullah, tuan sebut sallallahu alaihi wasallam. Ha ni, apa saya sebut ada kaitan Nabi je, tuan-tuan selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berebut. Bukan senang nak dapat peluang ni tuan-tuan. Depa duduk rumah tengok Gegar Bang Gaza tak ada benda ni. Tengok tuan. Mana ada salli ala sayyidina Muhammad. Depa sama-sama menyanyi lagi. Kan, duduk rumah apa semua. Tuan-tuan punya kelebihan yang maka berebut. Baik, Nabi SAW cerita apa tadi ni? Orang yang akan layak untuk mendapat kebahagiaan dengan syafaat dia ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas daripada hatinya, daripada dirinya sendiri. Baik, mari kita tengok kelebihan-kelebihan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mengucapkan la ilaha illallah. Antaranya kata Nabi SAW, la ilaha illallah ini ialah zikir yang paling utama.